وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera. Welcome back to my channel. Terima kasih yang telah sudi subscribe, like dan komen video-video Abel. Hari ni Abel ada satu cerita seram lah. Memang seram cerita ni. Siapa ada sakit jantung, darah tinggi, gout, kencing manis, kalau tak boleh dengar, jangan dengar. Cerita ni seorang pegawai tentera. Dia telah mengalami peristiwa seram di mana dia telah berpindah di sebuah kamp dan dia duduk rumah pegawai ni. Dia diganggu oleh satu kelibat seolah-olah isteri dia ada di dalam rumah, padahal isteri dia tak ada. Cerita dia macam ni. Cerita ni berlaku pada tahun 1995. Kapten Zaki ni dia baru dinaikkan pangkat. Dia kerja dia di kamp Kementah atau Mindef Kuala Lumpur. Dia dinaikkan pangkat dan dia telah dipindahkan ke sebuah kamp di negeri Sarawak lah. Jadi dia ni happy sangat bila dia dapat pindah di negeri kelahiran dia ni lah. Dah banyak tahun dah dia minta untuk pindah, tapi baru tahun tu baru dapat. Zaki ni dia telah berkahwin tapi dia belum dikurniakan cahaya mata lagi lah. Cerita dalam cerita ni Abel tak bagi tahu nama betul, Abel cuma bagi tahu nama samaran saja. Bila hari pertama pindah tu, dia orang tu dibawa ke mes pegawai ataupun rumah pegawai untuk dia duduklah dalam kamp tersebut. Dia kata kawasan rumah ni memang cantik. Jarak di antara rumah-rumah pegawai dekat situ ni jarak dia 100 meter, kira-kira jauh jugalah. Jadi dia memang suka rumah ni. Dan lain pula bini dia. Bini dia ni tidak menggemari rumah tu sebab beberapa benda lah. Mungkin sebab dia seorang-seorang kena duduk kat rumah tu dan rumah tu kira sunyi, tak ada pekik terlolong, budak-budak kecil apa semua, cuma dia berdua je dalam rumah tu. Hari pertama okey lagi, hari kedua okey lagi, hari ketiga bini dia ni dah start tanya dia lah, tanya laki dia, bang bila kita nak pindah bang, kita duduk di luar kamp, kita sewa rumah sewa lain. Jadi si suami ni tanyalah dia, kenapa nak pindah, kita dah ada rumah cantik, dah besar, nak pindah buat apa? Dia kata nak bazirkan duit ke. Jadi bini dia kata bukan apa, sayang ni sunyi, duduk seorang-seorang. Dekat Mindef dulu kita duduk rumah apartmen. Jadi lain dengan rumah ni, saya seorang-seorang kat rumah, abang pergi kerja. Rupanya bini dia ni dah mengalami peristiwa-peristiwa seram lah, tapi dia tak cerita kat suami dia. Dia kata selagi dia boleh tahan, dia tahan lah, dia tak akan bagi tahu siapa-siapa. Cerita dia macam ni. Si isteri ni hari pertama lagi dia dah nampak kelibat-kelibat dalam rumah dia lah. Dia bunyi ada orang dalam bilik air, dia bunyi ada orang kat dapur, dia nampak kelibat macam-macam. Sebab tu dia rasa nak pindah rumah ni. Dan hari keempat dia mengalami peristiwa yang paling seram dalam rumah ni lah. Masa tu hari keempat ni pagi tu dia dah siapkan kerja rumah, dah siap mop lantai, dah siap cuci baju, dah siap masak semua. Dia tertidur di atas sofa. Masa dia tidur tu dia dengar suami dia balik dengan motor. Biasa kalau suami dia balik ni, suami dia akan bagi horn motor lah, ping 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 lah, dia akan bagi horn sebelum masuk dalam rumah lah. Jadi isteri dia tahulah suami dia balik, dan dia dengar suami dia buka pintu terus naik ke tingkat atas rumah dia lah. Okey, rumah dia ni tingkat atas ni ada 2 bilik, tingkat bawah sekali ni ada dapur, ada bilik air dan ada ruang tamu. Jadi dia pun pelik, dia buka mata dia pelik. Biasa suami dia kalau balik mesti datang tempat dia lah, borak-borak dengan dia dulu. Tapi ni suami dia tu naik ke atas, dia pun ikutlah naik ke atas.
dan dia buka pintu bilik dia. Dia nampak si suami ni masih berpakaian loring lagi lah, masih pakai uniform askar lengkap, siap dengan topi, tapi si suami ni sedang tercegat di hadapan tingkap. Makna dia si suami ni menghadap ke tingkap dan tengok pemandangan di luar lah, tengok kawasan gunung kat belakang bilik dia ni. Dia pun panggil, dia cakap, "Bang, awalnya balik hari ni bang, kenapa terus naik ke atas ni?" Tapi si suami tak berkata apa-apa. Dia pelik lah, dia tak berani nak pergi dekat. Dia cuma berdiri di pintu bilik ni lah. Dia tanya lagi, "Bang, abang okey ke tak tu?" Jadi tiba-tiba si suami ni, kepala dia ni berpusing 360 darjah, dan terkejut dia tengok rupa suami dia ni bukan rupa orang. Memang tak ada rupa orang, muka kosong saja dengan kepala berpusing macam tu. Rupanya dia terkejut dan dia tersedar rupanya dia mimpi dalam mimpi. Tahu tak mimpi dalam mimpi? Mimpi dalam mimpi ni, dia dah dalam mimpi tu dia tahu dia mimpi dan dia dah bangun daripada mimpi. Bila dia bangun daripada mimpinya, rupanya dia bangun pada mimpi tu memang dia mimpi lagi. Itu mimpi dalam mimpi. Jadi dia dah terbangun dah, dia nafas dia memang turun naik dengan berpeluhnya badan dia. Masa tu dia kata dia nak tunggu si suami balik itu memang lama sangat. Dia kata daripada pagi dia tunggu sampai suami dia balik pukul 5.30 tu, dia rasa macam 2 hari dia duduk tunggu suami dia. Takut dia tak ke mana-mana, dia duduk di ruang tamu. Dia kata dia tak berani nak masuk dalam bilik. Lepas tu lah dia bagi tahu, malam tu dia terus bagi tahu suami dia lah. Dia cakap, "Bang, saya nak minta kebenaran nak balik rumah mak saya." Rumah mak si isteri ni memang di Sarawak ni juga, tapi kira-kira 3-4 jam daripada camp ni lah, kira jauh juga. Dan dia bagi tahulah, dia kata, "Saya nak balik sebab rindu sangat kat mak. Kita ni dah sampai sini dah 4 hari dah, tapi kita pun tak sempat lagi balik melawat mak." Jadi suami kata, "Boleh nak balik, memang kita nak balik, tapi abang ni busy sangat. Boleh tak tunggu hari Sabtu Ahad, 3 hari je lagi. 3 hari lagi," dia kata, "kita balik sama-sama. Kita balik ke kampung mak saya dan kita balik ke kampung mak abang." Dia janji macam tu lah. Si isteri ni nak tunggu 3 hari ni memang dia kata memang terasa macam 3 tahun. Jadi malam tu si isteri ni dia call adik dia lah. Dia call adik dia nama Azri. Dia minta adik dia datang ambil dia pagi esok di camp tersebut lah. Jadi dia bagi tahu suami dia. Dia kata, "Bang," dia kata, saya dah call Azri dah. Dah call Azri, besok Azri nak datang ambil saya dekat camp ni. Boleh tak saya balik dulu, nanti 2-3 hari lagi abang menyusul lah balik, kita jumpa kat kampung saya." Jadi suami ni tak boleh nak cakap apa. Dia kata, "Tak apalah kalau macam tu, dah awak deal dah dengan adik awak, awak baliklah dulu." Dia kata, "Esok ni abang ni tak sempat nak tunggu Azri sebab besok abang ada outstation, malam baru abang balik ke camp ni." Jadi malam tu si isteri ni dah siap packing pakaian dia ni, beg-beg besar dia ni, dia dah letak di ruang tamu lah. Tunggu esok adik dia sampai, Azri sampai ni, terus dia nak balik ke rumah mak dia lah. Jadi pagi tu bila bangun daripada tidur tu, dia orang dah salam siap-siap dah. Dia minta restu suami dia nak balik hari tu, cium-cium tangan semua, cium kaki semua, dia dah nak balik dah. Jadi suami pun start motor pergi ke office dia, dan dia hari tu dia ada outstation. Jadi dia orang ni akan berjumpa 3 hari lagi lah. Si suami ni akan balik ke kampung isteri dia dan jumpa dekat situ lah. Si Zaki ni, rupanya si Zaki ni sebenarnya dia dah pernah kena gangguan dekat rumah tu lah. Tapi dia kata dia tak kisah sebab gangguan tu bagi dia benda biasa dan dia tak takut sangat. Dia pernah terkena gangguan suatu hari tu. Dia balik daripada kerja dan dia tertidur masa maghrib. Tiba-tiba masa dia tidur tu, dia dengar seolah-olah isteri dia tengah masak kat dapur lah. Tapi yang peliknya, dia dengarnya bini dia ni memasak ni kuat sangat bunyi kuali ni. Yalah, kalau kita pergi kedai mamak kan, bunyi ketung-ketang. Kuali ni berlaga dengan sudik besi ni kan, dengan senduk besi ni kan, dia bunyi ketung-ketang ni. Dia bangun daripada tidur ni, dia turun ke bawah dan dia tengok ke dapur.
tak ada orang. Tengok bini dia tengah tengok TV lah. Dia dengar ni apa, dia kata biarlah, tak payah hirau lah, buang masa kan. Jadi sebenarnya dia dah kena gangguan lah. Jadi malam tu dia akan tidur seorang-seorang kat rumah. Hari tersebut si suami ni dia dah balik outstation, dia nak balik ke rumah dia lah. Okey, dia ambil motor dekat office ni, dia start motor dia ni balik ke rumah masa tu pukul 8 malam. Daripada office nak ke quarters mes pegawai ni tak jauh, tak sampai 5 minit pun naik motor. Dia start motor daripada jauh lagi dia nampak rumah dia ni. Alangkah terkejut dia nampak pintu depan rumah dia ni tak tutup. Dia kata dalam hati dia, ya Allah, dia kata bini aku ni keluar balik kampung sampai lupa nak tutup pintu. Pos depan, lampu pos depan rumah dia ni, lampu tertutup, tak buka, tapi lampu dalam rumah terbuka dan pintu depan rumah ni memang dua-dua terbuka. Dia parking motor, buka switch, cabut switch semua. Dia masuk dalam rumah dia, lagi dia terkejut. Dia nampak bini dia ada kat dapur tengah tumbuk bawang dalam lesung batu lah. Jadi dia pun pergi kat bini dia, dia kata, sayang, bukankah balik kampung ke pagi tadi? Bini dia kata, tak balik bang, Azri ko sayang, dia kata dia tak boleh datang hari ni, pagi esok baru dia boleh ambil. Bini dia masa bercakap ni tak paling pun kat dia, tengah tumbuk bawang dalam lesung lah. Dia tanya bini dia nak buat apa ni. Bini dia kata nak goreng mi, nak buat mi goreng nak makan malam tu. Jadi si suami ni kata tak apalah, biarlah. Suami dia naik ke tingkat atas, salin-salin pakaian ni, pakai towel, pergi turun ke bawah nak mandi lah, nak mandi, nak sembahyang isyak semua. Dan dia sempat jeling pada bini dia lah. Bini dia tengah syok lagi duduk tumbuk bawang ni. Dia gosok gigi, tiba-tiba dia dengar bini dia dah start memasak. Tapi yang peliknya, bini dia ni memasak ni bunyi ketung-ketang, bunyi macam yang dia kena ganggu hari tu lah. Ish, pasal bini aku ni kuat sangat masak ni, tak pernah bunyi ketung-ketang ni kan. Jadi dia buka sikit pintu bilik air dia ni, dia tengok bini dia tengah goreng mi lah. Tiba-tiba bini dia ni pandang pada dia. Bini dia ni seolah-olah tahu yang dia ni buka sikit pintu bilik air nak intai dia. Jadi bini dia paling kepada dia ni, bini dia senyum dengan, dia kata tak pernah lagi tengok bini dia senyum macam ni. Dia rasa macam pelik sangat dalam hati dia lah. Jadi dia tak jadi nak mandi. Dia dah selesaikan gosok gigi, ambil air sembahyang, dia terus naik ke atas, ke bilik dia lah, tingkat 2. Masa dia dalam tingkat 2 ni, dia terus, masa dia ke atas dalam bilik ni, dia kunci pintu bilik dia. Dia pakai kain pelekat, pakai baju Melayu, tak mandilah. Dia nak sembahyang pun fikiran dia tengah kusut ni. Bunyi lagi ketung-ketang bini dia tengah masak. Dia cakap dalam hati, ni betul ke bini aku ni? Adakah ni jelmaan ke apa? Dia kata takkan lah. Dia tak percaya lah, macam 50-50. Tiba-tiba pintu bilik dia diketuk daripada luar. Abang, abang nak air Milo tak? Kalau abang nak, saya buat Milo panas, saya letak kat bawah ya, nanti abang turun minum. Jadi si suami ni kata, tak apalah, dia kata, kalau abang nak minum nanti abang boleh buat sendiri. Dia cakap, dia pelik, dia kata sebenarnya dia tak pernah pun minum air Milo, sebab dia kata favorite dia kalau dia minta bini dia buat pun sama ada air kopi atau Nescafe, dua tu je. Memang Milo dia tak minum, dia akan jadi kembung perut lah. Jadi dia kata, kenapa tu pula tiba-tiba bini aku ni nak buat air Milo, padahal dia tahu si suami ni tak minum air Milo. Lagi kuat dalam hati dia ni, ni betul ke bini aku, ni betul ke bini aku. Dan tengah dia duk fikir macam tu, bini dia ketuk pintu sekali lagi. Bang, buka lah pintu ni bang. Si suami ni kata, lah ajak abang ada kerja lah, ajak lagi abang turun ke bawah saya siapkan makanan dulu, nanti panggil abang. Dia ni memang dah kelang kabut dah.
dah tak tahu dah nak buat apa. Dia intai kan, kalau pintu bilik ke pintu rumah kita ni dekat bawah ni ada lubang sikit lah, ada ruang kat bawah ni kita boleh tengok. Dan dia tengok, dia nampak bayang-bayang kaki bini dia ni masih mundar-mandir di depan bilik tidur dia ni lah. Dia ambil satu tuala yang dia mandi tadi, dia pergi tutup lubang bawah pintu bilik dia. Tiba-tiba si isteri ni ketuk sekali lagi pintu bilik dia. Si isteri kata, "Bang, abang dah tahu ke siapa saya ni?" Abang dah tahu ke siapa saya ni?" Terus si suami ni tak fikir panjang, dengan kain-kain pelekat ni dia terjun daripada tingkat 2 rumah dia ni, jatuh ke bawah. Dia kata tak tahu macam mana, memang kaki tak patah, tak terseliuh pun. Dia berlari pergi ke rumah pegawai yang duduk sebelah rumah dia, jiran dia lah, yang 100 meter. Dia berlari. Dia kata tak cukup tanah dia lagi. Sampai depan rumah pegawai seorang lagi ni, dia ketuk-ketuk pintu, dia bagi salam. Dia tak nak lah nampak takut sangat. Dia ceritakan pada pegawai tu benda yang berlaku pada rumah dia lah. Jadi si pegawai ni, kita pergi tengok siapa ada dalam rumah tu. Kapten Zaki kata bila dia masuk dalam rumah tu, memang kuali dengan bihun goreng yang bini dia buat tengah masak tadi memang tak ada pun atas dapur tu. Dapur tu masih lagi kemas, tapi ada secawan air milu masih panas lagi atas meja kat dapur tu. Jadi dia kata itulah peristiwa seram yang dia alami di sebuah kem tentera di Sarawak. Dia tak nak ceritalah kem mana, tapi cerita ni tak tahu sejauh mana kebenarannya. Anggap saja cerita ni sebagai hiburan. Jadi itulah cerita yang Abel nak share. Dan Abel ada terima komen lah daripada pembaca Abel. Dia minta Abel ceritakan satu kisah. Ini satu kisah yang selalu terjadi di camp di audition lah. Kita tajuk cerita berkaitan dengan Captain John. Jadi cerita Captain John ni memang famous juga. Kalau rekrut baru tu dia tahulah cerita ni. Dan Abel akan baca cerita ni dalam, Abel ada search cerita ni dan Abel akan baca untuk pendengar-pendengar Abel lah. Okey, tajuk cerita ni Abel tengok daripada blog babak.net. Tajuk dia Legenda Hantu Captain John yang menghantui kem-kem tentera. Okey, Captain John atau nama sebenarnya masih belum diketahui lagi. Captain John merupakan salah seorang pegawai tentera darat British yang berpangkat kapten dan tugasnya sebagai pegawai di Melaya pada sekitar tahun 1930-an sehingga awal tahun 1940. Captain John telah diberikan mandat untuk melatih tentera-tentera Melayu pada waktu itu yang baru saja ditubuhkan selepas panggilan pertama yang menunjukkan prestasi cukup baik. Jadi Captain John ni tugas dia ni untuk melatih tentera-tentera Melayu pada masa itulah. Siapa yang dapat interview dan dapat ditemu duga, kalau dia menunjukkan prestasi yang baik, dia akan dipilih sebagai askar Melayu lah. Pengambilan pertama yang melibatkan seramai 25 orang anak Melayu pada ketika itu. Captain John pula ditempatkan di Camp Port Dickson sebagai OC. Sesuai dengan pangkatnya sebagai ketua company, Captain John dipercayai mempunyai perwatakan yang serius, mempunyai disiplin yang cukup tinggi dan merupakan orang yang tegas. Jika terdapat pelatihnya yang tertidur tanpa menggantungkan kelambu, keesokan harinya beliau akan memberi hukuman yang dahsyat kepada pelatih-pelatih tersebutlah. Memang hobi Captain John ni memeriksa pelatih-pelatihnya yang suka tidur di berek-berek yang lain jika bertugas pada shift malam, iaitu sebagai duty officer. Okey, tidak lama selepas itu tentera Jepun telah menyerang Melaya atau tanah Melayu. Pada ketika itu askar British yang berada di Melaya membuat pertahanan dan bertempur dengan askar Jepun. Pada masa itu bukan sahaja tentera British yang terlibat, malah askar daripada Gurkha, India dan tentera-tentera Commonwealth juga turun terlibat dalam peperangan tersebut. Peperangan ini juga melibatkan anak-anak Melayu pada ketika itu.
Pertempuran yang sengit ini banyak berlaku di sekitar Kelantan, Perak, Negeri Sembilan dan juga Johor. Akibat dari pertempuran ini, banyak tentera-tentera British yang terkorban dan menjadi tahanan perang. Akibatnya, British telah tersilap membuat percaturan. Maka dengan mudahnya tentera Jepun dapat menakluk Malaya. Dalam masa kurang daripada 50 hari, bermula daripada Kelantan hinggalah ke Johor Bahru, Malaya akhirnya jatuh ke tangan tentera Jepun. Akhir sekali, pertahanan British yang berada di Singapura turut menerima kekalahan yang ketika itu berada di bawah pimpinan Jeneral Yamashita, dan secara rasminya Malaya dan Singapura secara rasminya menjadi tanah jajahan Jepun pada masa itu. Masa itu Jeneral Yamashita daripada Jepun merupakan seorang jeneral perang di Malaya lah. Semasa kekuasaan Jepun, beliau turut menjadi tawanan tentera Jepun setelah company-nya kalah dalam pertempuran di sekitar wilayah Negeri Sembilan. Maknanya dia masa perang tu company di bawah Captain John ni telah kalah dan dia menjadi tahanan perang lah. Captain John dibawa ke Camp Port Dickson yang ketika itu menjadi tempat di mana tahanan perang diletakkan. Di situ jugalah riwayat Captain John berakhir. Sebelum dijatuhkan hukuman pancung, Captain John telah ditanya apakah permintaan terakhir beliau. Lalu Captain John meminta sebiji telur rebus sebagai permintaan terakhirnya. Masa tu dah nak pancung kepala tu, dia sempat lagi minta telur rebus lah. Kalau Abel memang dah tak lalu makan lah. Permintaannya ditunaikan, namun sebelum sempat mengupas kulit telur tersebut, tanpa belas kasihan, kepala beliau telah dipenggal dan kepalanya tergolek ke tanah. Ada juga terdapat cerita yang mengatakan bahawa Captain John ditanam di situ juga, tapi ada juga mengatakan mayatnya telah dikuburkan di tanah perkuburan Wira Perang Dunia Kedua. Ada juga yang mengatakan beliau tidak ditanam tetapi dibuang begitu saja, sehingga lokasi mayatnya dibuang tidak dapat dikenal pasti. Maka bermula di situlah roh Captain John selalu menampakkan dirinya. Kelibat hantu Captain John bukan saja dilihat di Port Dickson, malah di kamp-kamp yang lama pasti terlihat sosok Captain John. Kebiasaannya, para tentera di situ akan melihat kelibat Captain John yang lengkap dengan pakaian tentera yang berwarna hijau ataupun jungle green, berseluar pendek dan tidak mempunyai kepala. Kelibat Captain John selalu dilihat mundang-mandir pada waktu tengah malam dan seolah-olah beliau sedang menjalankan tugasnya di sekitar kamp. Bukan itu saja, malah ada juga yang melihat sosok pegawai yang mengenakan pakaian nombor 1, iaitu pakaian seragam putih, yang membawa pedang di bahagian tangan kanannya sambil menjinjik kepala di tangan kiri. Bagus sebenarnya Captain John ni, walaupun dah mati tapi dia masih buat kerja lagi lah. Ada satu hari tu, kawan aku yang cerita dia pernah ternampak dengan hantu Captain John saat beliau menjalankan tugas sebagai sentri malam. Pada malam itu, beliau belum lagi menamatkan latihan rekrut di Port Dickson. Masa awal-awal lagi sentri itu okey saja, tapi tak lama selepas itu beliau merasakan bosan kerana bertugas seorang diri di sentri malam. Untuk menghilangkan rasa bosannya, beliau menghisap sebatang rokok dan bagi mengelakkan daripada kantoi, beliau pun nekat untuk panjat ke atas bumbung dan merokok di atas tangki air. Bijak juga budak ni. Dia nak isap rokok, dia takut kantoi bawa asap rokok ni, dia panjat atas tangki air lah, atas bumbung. Pada ketika itu beliau sedang asyik menikmati rokoknya, tiba-tiba beliau terdengar tapak kaki berjalan ke arahnya dari belakang. Pada mulanya, beliau sangkakan badi bilik yang datang mencarinya untuk join, untuk merokok bersama. Alangkah terkejutnya apabila beliau menoleh ke belakang, beliau terlihat sosok manusia tanpa kepala datang ke arahnya. Tanpa berfikir panjang, beliau pun lari lintang pukang ke arah biliknya sehingga dia terlupa bagaimana dia boleh sampai ke bilik
pada keesokan harinya dia demam panas. Jadi itulah antara cerita hantu Captain John. Abang tak tahulah cerita ni betul ke tak betul, tapi selalu jugalah terdengar ada orang cerita pasal hantu Captain John ni. Tapi siapa ada cerita atau siapa-siapa yang pernah rekrut di mana-mana camp, termasuk di Camp Audition ni, bolehlah komen kat bawah ni untuk kita share cerita-cerita menarik di channel Abang lah. Jadi itulah cerita yang sempat Abang ceritakan pada hari ini. Semoga ia menjadi hiburan pada kita lah. Jangan sedia sangat, anggap je cerita ni sebagai hiburan. Sekian, terima kasih.